Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imamul Allama Syekh Abdul Qadir Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Permulaan kerja orang-orang sufi itu ialah berusaha bertungkus lumus. Mereka mengambil dari dunia hanya sekadar keperluan sahaja, sesuai dengan petunjuk syariat. Sehingga apabila telah lemah binaan mereka untuk terus berusaha lagi, dan muncul pula perkara tawakal kepada Allah yang akan menutupi hati mereka dan mengikat semua anggota mereka. Ketika itu akan datanglah bahagian-bahagian mereka dari dunia dengan sendirinya, penuh dengan tahniah dan berlebih-lebihan tanpa penat lelah dan susah payah lagi. Seorang muqarrabin di akhirat akan diberikan kenikmatan syurga tanpa kemahuannya lagi. Malah dia ikut kehendak Allah Azza wa Jalla padanya, sebagaimana dia ikut berzuhud pada bahagian-bahagiannya dahulu di dunia. Kini Allah akan memenuhi bahagian-bahagian mereka dunia dan akhirat, sebab Allah itu tiada mahu menganiaya para hamba-Nya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, setelah Syekh Abdul Qadir mengajar kepada kita tentang kepentingan ilmu dan manfaat ilmu, dan juga kewajiban kita tunduk pada segala takdir Allah, bersetuju dengan segala-galanya, hanya merayu dan memohon kepada Allah SWT supaya senantiasa merahmatinya di sebalik takdir-takdirnya itu. Maka Syekh menyebut tentang bagaimana sifat orang yang paling berjaya dalam menerima takdir Allah. Orang yang berjaya dalam menerima segala ketentuan Allah, mereka ialah para sufi. Sufi satu istilah yang baru dari sudut kelahirannya, namun ia adalah ilmu yang sudah pun lama dari sudut hakikatnya. Artinya Nabi SAW yang mengajar kepada kita, sebagaimana ilmu lain, sebagaimana ilmu hadis, ilmu fiqh, sebagaimana ilmu usul fiqh, demikian juga ilmu sufi. Semua perkara itu dah ada, tetapi penjenamaan berlaku untuk memberikan fokus. Kerana para sahabat dahulu mereka menguasai semua dan mereka memahami semua. Kerana itu tidak ada istilah khas waktu itu yang cuma mereka faham itulah perintah Allah. Namun dengan kelemahan umat, maka setiap ilmu itu telah diklasifikasikan. Maka lahirlah fiqh dan istilah-istilahnya, lahirlah tafsir dan juga istilah atau disebut ulum tafsir, lahirlah hadis dan istilah-istilah hadis, lahirlah usul fiqh dan istilah-istilahnya, lahirlah bahasa Arab dan tata bahasanya. Dan semua ilmu mula lahir dengan klasifikasi, dengan penyusunan dan sebagainya, kerana sifat lemah generasi yang mendatang, generasi yang berikutnya. Maka demikian juga yang berlaku kepada ilmu sufi. Nabi SAW bersufi, para sahabat juga bersufi, namun tidak ada istilah itu, tidak ada istilah, tetapi ilmunya sudah ada, iaitu berkait dengan kesungguhan dalam mendekatkan diri pada Allah. Maka itulah hakikat sufi, dan kesungguhan dalam melaksanakan perintah Allah, dan juga keimanan yang mutlak dalam menerima segala takdir Allah.
dan mengenali sesuatu dengan cara yang Allah Ta'ala nak kita kenal, bukan dengan cara yang kita nak kenal. Allah nak suruh kita kenal kat mana, maka begitu kita nak kenal. Kita tak nak kenal macam kita. Maka demikian hakikat-hakikat membentuk ilmu kesufian ini. Sebab itu bila kita sebut sufi, maka 4 peringkat yang perlu kita lalui dan mesti. Yang pertama ialah syariat. Seorang yang tidak bersyariat, mereka telah terkeluar daripada golongan sufi. Syariat ialah halal haram, dosa, pahala. Apa yang dijelaskan hukum secara jelas. Kita tidak namakan sufi orang yang bila mana bersufi meninggalkan solat, atau menghalalkan yang haram, membenarkan dirinya melakukan yang haram atas nama dia sudah mengenali Allah. Maka ini bukan sufi. Tidak ada yang mengiktirafnya sebagai sufi. Tetapi sufi itu menjunjung syariat. Kerana itu para ulama yang awal, mereka ini ialah golongan-golongan yang menguasai ilmu syariat. Baca kisah Daud At-Tai, dia sudah menguasai fiqh Hanafi dengan sempurna. Bahkan di antara anak murid kanan Imam Abu Hanifah, sama seperti Zufar, sama sebagaimana Muhammad Hasan Syaibani, sama sebagaimana Abu Yusuf Al-Syaibani. Dan demikian juga kalau kita lihat Imam Junaid Al-Baghdadi, menguasai fiqh Maliki, bahkan menguasai fiqh Syafi'i dan segala ulum syariatnya. Dan demikian juga Imam Al-Qushairi dalam mazhab Syafi'i, yang menguasai seluruh ilmu syariatnya sebelum bersufi. Demikian yang berlaku kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, yang menguasai mazhab Hambali dan juga Syafi'i, dan kemudian bersufi. Dan kita lihat bahawa semua para ulama ini menguasai syariat. Al-Imam Nawawi rahimahullah, dan terkenal dengan kesufian dan syariat yang cukup jelas dengan kitab-kitab dan karangan beliau. Dan juga Imam As-Suyuti rahmatullahi alaihi, dan Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, dan sejumlah tokoh-tokoh yang terlalu banyak yang kita sebut sebagai misal dan contoh. Maka ini sufi. Yang pertama, mereka menguasai syariat. Yang kedua ialah mereka menguasai tarikat. Apa itu tariqah? Mereka ada guru untuk mendidik mereka. Mereka ada, macam kalau kita kata fiqh, kita ada mazhab Syafi'i, kita ada mazhab Hanafi, Hambali. Tidak ada yang mempertikaikan jalan itu. Bila mana kita memahami sesuatu hukum hakam, memahami melalui disiplin ilmu, maka lahirlah apa yang disebut mazhab. Mazhab ialah disiplin dalam memahami sesuatu, supaya kita tak memahami secara sembrono, secara ikut cita rasa kita, ikut hawa nafsu. Tidak. Ada disiplinnya, ada protokol. Demikian bila kita sebut tariqah. Tariqah menjadikan seorang itu, kita katakan ada guru dia. Tak mungkin dia belajar tarikat bawah tangga, atau menunggu ilham bawah pokok kelapa, atau dia mencari hakikat sambil berjalan di tepi pantai, atau dia cuma mengharapkan mimpi sebagai perjalanan terakhir kesufiannya. Bukan itu. Itu semua tidak ada nilainya. Mereka sekadar aksesori, tambahan-tambahan yang orang tak perhati. Umpama kita buka kedai, orang perhati ialah makanan kita. Yang kita buat lawa itu, ini orang pun tak perhati. Orang nak perhati makanan kita, sedap tak sedap. Kalau makanan tak sedap, maka dia sumpah seramah, walaupun kedai kita lawa macam istana. Kan nilainya orang melihat hakikat makanan kamu, tak makanan kamu. Bagus makanan, ya, kedai ini 5 star. Kalau tak bagus makanan, walaupun kita hias comel lawa 7 bintang, maka orang tak akan bagi bintang, orang bagi 7 laknat. Jadi kalau kedai makan kita sepatutnya dapat 7 bintang sebab sedap, maka betul kau bagi 7 laknat. Dia orang marah semua tak sedap, ni pahit, ni sejuk, ini masam, ini macam basi. Maka bila kita menyebut ilmu tasawuf, maka dia perlu pada tariqah. Yang ni guru, ada syekh dia. Kita belajar. Sebab dalam hidup kita, kita tak boleh pernah putus daripada punya guru. Tidak boleh. Kerana apa? Kerana inilah kelemahan kita manusia, sentiasa lupa. Sentiasa mungkin kita dengan seorang berguru, dia akan tawaduk. Tidak dia ngaku dia dapat ilmu dari Tuhan lah, dapat ilmu dari Nabi direct lah. Dia kesombongan.
Maka bila orang duduk dekat saya ni, belajar dengan guru ni, syekh ni, maka lihat, dia meletakkan sesuatu dengan sifat tawaduknya. Kalau tak akan dinamakan sufi kalau orang tak berguru. Bukan jenis kita ambil kitab, duduk dalam bilik, kunci bilik, saya nak bertasawuf sekarang, belajar. Akhirnya jadi isim. Isim ni maksudnya ismu, berdosa. Dan bahasa Melayu isim makna gila. Isim daripada perkataan al-ism. Al-ismu dengan tha, mim. Hamzah, tha dan mim. Ismun, dosa. Lalu dia jadi istilah dalam masyarakat kita, isim. Yang ni dia ni orang berdosa sehingga jadi gila. Sebab cara dia belajar. Sebab bila dia baca sendiri, dia banyak kontra akan berlaku, kontra ni. Ini cakap lain, ini cakap lain, dia pun pening. Sedangkan orang berilmu dia tahu yang ni cakap pada kedudukan ini. Ini cakap pada kedudukan ini. Umpama kita ayah, kita cakap dengan anak kita lain, dengan bini kita lain. Cakap dengan anak kita makan. Kita cakap isteri kita, kita tak akan beri arang sama macam anak. Makan, tak mungkin. Jom makan. Dan bila kita tegur anak kita, dengan tegur bini kita lain. Dan percakapan dengan isteri, ayat-ayat perkataan kosa-kosa yang kita gunakan berlainan. Dengan anak lain pula. Bila orang tak faham kontra tadi, tanaqudat, maka dia akan jadi gila, pening. Lepas tu ramai yang tak faham kata-kata ulama. Ustaz ni kejap kata haram, kejap kata halal. Sebab dia tak faham kedudukan dan sebab bila kita kata haram kenapa, halal kenapa. Sekejap dia kata boleh ambil dunia, sekejap kata tak boleh. Maka orang-orang ni mula pening dan mula dia cuba nak merendahkan orang yang lebih alim padanya. Ustaz ni kejap dia kata mengair boleh, kemudian dia kata mengair haram. Orang tak boleh pakai Ustaz ni. Sebab dia tak faham kontranya di mana. Dia tak faham illatu hukum di mana. Dikatakan haram bila kamu lalai daripada ingat Allah. Bila kamu berjudi, maka haram. Dikatakan halal kalau kamu mengair. Kalau sekiranya kamu ingat Allah, tak lalaikan kamu daripada solat dan kamu tak berjudi pun. Maka di situ kita faham. Tapi bagi orang yang saya katakan tidak memahami kalam kontra ulama, dia kejahilannya bukan salah ulama. Dia jahil, dia tak tanya. Ustaz kejap kata boleh kahwin, kejap kata tak boleh kahwin. Kejap kata jangan kahwin, kejap kata sunat kahwin, kejap kata wajib kahwin. Kenapa? Dia kerana setiap hukum melihat kepada orangnya juga. Sebab tu hukum nikah ni ada 5. Wajib ada, sunat ada, makruh ada, harus ada, haram pun ada. Dia haram. Kita nak nikah dengan bini orang haram. Itu bini orang. Kamu nikah, Ustaz. Ada akad nikah. Ya hukumnya haram sebab itu isteri orang. Ya, pada ulama dia faham benda tu. Pada guru dia faham benda tu. Tapi kalangan orang-orang awam, tuan-tuan sekalian, mereka, setengah mereka bila nampak kontra, mereka bertanya pada ulama. Maka hilanglah sekali irtibas kekeliruan itu. Setengah mereka terus menggunakan itu konongnya sebagai satu senjata untuk menikam guru-guru mereka ataupun orang alim. Rupanya dia menusuk dirinya sendiri. Dia menunjukkan kebodohannya sendiri dalam memahami hukum. Maka jelas bila seorang ulama kata ini nikah hukumnya sunat. Dia sunat, saya haram pula. Yang ni wajib pula awak wajib nikah. Saya, awak harus nikah. Awak makruh nikah. Kenapa pula saya makruh nikah? Sebab awak duit tak ada. Bagaimana awak nak menanggung isteri awak? Dan awak pun kehendak pun tak ada. Nak menikah tak nak. Nak menikah tak nak. Macam awak nak paksa je, maka makruh. Sebab kalau awak menikah, wujud kebencian, bukan kasih sayang. Yang ni pula sunat, kenapa? Duit dia ada. Dan dia pun nak kahwin. Yang ni pula wajib. Duit ada, dia nak kahwin, dan dia boleh terbabas pada zina. Dah berkenang sangat dah. Dah dating berapa puluh kali dah. Memang terdencil, wajib kamu kahwin. Yang ni pula kita katakan harus kahwin. Siapa yang harus kahwin? Duit ada tapi keinginan tak ada. Ni dia kena dengar motivasi sikit, baru dia ada keinginan. Dia tengok orang yang ada anak, kawan-kawan dia ada anak, baru dia ada keinginan. Maka orang ni hukumnya nikahnya harus. Dia ada kemampuan, tetapi dia belum ada keinginan. Dia mungkin sebab nak belajar lagi, atau mungkin dia nak tunggu abang dia kahwin dulu, kakak dia kahwin dulu, kalau boleh nenek dia kahwin dulu, barulah dia nak kahwin. Sebab dia jaga nenek dia, biar nenek kahwin dulu. Nenek kahwin, dia kahwin. Dia ada kemampuan, tapi dia belum ada keinginan. Dengan pelbagai sebab. Ada kata nak jaga mak,
ada kata nak jaga ayah, ada kata nak stabil dulu kerjaya, ada kata nak beli rumah dulu, ada kata nak beli kereta dulu, ada kata dia nak tu nak ni. Orang ni dia dah mampu tapi dia ada alasan, maka hukum ni cuma harus baginya. Kita pulang. Cuma kita selalu ingatkan dia umur makin tua, nanti makin tak laku. Dia kata tak apa ustaz, kita tua kelapa, makin lama makin menjadi santai. Tak apalah, ada jawapan. Kita tunggu takut kita ni kelapa komeng, tua-tua jadi tua tak menjadi. Apapun hukumnya begitu. Dan para sufi dia akan ada peringkat ketiga yang disebut sebagai hakikat. Bila seorang sufi, supaya tuan-tuan kenal apa itu sufi, mereka ialah orang yang menguasai syariat, mereka yang punya guru tarikat, dan mereka ialah golongan yang tahu hakikat. Tentang mereka tahu hakikat sesuatu. Contoh, kita bila kerja, ini usaha kita, hakikatnya Allah bagi rezeki, maka silakan kerja. Ia tak akan rosakkan iman kita, sebab kita tahu pemberi rezeki itu Allah. Ini usaha yang Allah perintah. Jelas kita tahu benda tu. Harta itu cuma cara kita untuk bahagia. Hakikat bahagia datang dari Allah. Sebab itu benda yang sama, ada orang tak dapat dengan tujuan yang sama. Obat yang sama menyembuhkan dan menambahkan penyakit. Ada orang makan ubat tu dia sembuh, ada orang makan ubat tu dia boleh mati. Ada tak? Ada. Kerana itu cuma sebab. Hakikat Allah menyembuhkan. Kita tahu benda tu. Dan peringkat keempat kita sebut sufi ialah mereka yang ada makrifat. Maka ini tertinggi, makrifat. Kita sebut ini makrifat. Ilmu tertinggi dalam kesufian, iaitu mereka mengetahui sesuatu sebelum berlaku, sebelum terjadi sesuatu. Mengetahuinya. Macam mana? Dia ahli makrifat. Contoh begini tuan-tuan sekalian. Saya kalau tengok, kalau orang tu dia pakar pemakanan nutrition, dia tengok orang ni makan, orang ni tak lama ni mesti sakit. Sebab dia dah tengok madlul segala tanda-tanda. Ahli kaji cuaca, belum hujan, dia kata akan hujan esok. Kenapa? Dia lihat angin ni bertiup belah sini berlaku hujan dan ribut. Dan dia beri amaran sila angkat kain, hujan akan turun. Macam tu. Maka para ahli makrifat juga mengetahui. Awak ni saya tengok, kalau macam ni gaya awak akan jauh dari Tuhan. Dia walaupun tak, saya okey, saya semayang tak, cara awak saya nampak. Para ulama dia tengok anak murid dia, ini tak lama ni. Imam Syafi'i rahimahullah, dia tengok semua anak murid dia semua wafat. Maka dia kata, kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Wahai Buaitib, kamu akan dipenjarakan. Kamu akan dipenjarakan. Wahai Rabi', kamu akan ramai orang datang pada kamu mengambil ilmuku. Wahai Ibn Wahab, kamu akan kembali pada mazhab. Wahai dia, sekian anak murid ditunjuk. Dan apa yang akan berlaku melalui tanda. Maka apa yang Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ini sebut oleh Jamaluddin Al-Isnawi dan kitab At-Tabaqat Asy-Syafi'iyah, waktu menyebut tentang firasat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Akhirnya benar Imam Buaiti dipenjara, sehingga mati dalam penjara. Dan Imam Rabi' Al-Muradi, semua orang nak ilmu Imam Syafi'i mesti jumpa dia untuk menyalin kitab, sebab Rabi' ditulis. Imam Ibn Wahab dia kembali bertukar menjadi mazhab Maliki, sebab dia tak dapat tempat dalam mazhab Syafi'i. Dia ingat dia nak ganti Imam Syafi'i mengajar, tiba Imam Syafi'i suruh Buaiti ganti dia. Maka dia sedikit rasa tekilan, tukar mazhab lain, sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimah. Maka orang yang ada hakikat, mereka yang ada firasat, mereka tengok ni tak lama tidur ni, nampak tidur tu nampak, tak lama dia tahu dah ini orang yang ahli makrifat. Tengok muka tahu dah, tahu dah ni, nampak je segar sekejap ni, nanti terbaring. Jadi golongan-golongan ini mereka ni ada benteng. Jadi kalau kita sebut safety officer, dia dah dapat tahu bahaya-bahaya mungkin berlaku kalau awak tak buat ini. Mesti buat ini, tidak awak jadi macam ni. Dia dah tahu. Macam mana dia tahu? Itulah di makrifat dia. Yang itulah yang membezakan dia dengan orang lain. Langkah berjaga. Cuma beza, yang ahli dunia ini makrifatnya berasaskan pada pengalaman. Pengalaman dia macam tu. Saya tak tengok kalau orang ni kerja macam gini mesti tak siap. Macam mana nak tahu? Saya tengok cara pegang tukar pun tahu tak siap rumah dia ni. Dia tengok orang. Saya tengok cara dia masak mesti tak sedap.
Belum masak lagi. Tak tengok cara pegang sodek tu memang tak sedap. Terbalik dia pegang. Nampak dia tengok bahan-bahan dia ni. Awak nak masak apa? 3 rasa tengok. Ni Ustaz, tinggal 2 rasa je bahan-bahan ni. Tak mungkin 3 rasa. Tak mungkin. Kita tengok bahan kita tahu dah. Dia belum masak. Belum. Kenapa tuan-tuan tahu? Pengalaman lah. Maka para ahli sufi, macam mana mereka ada makrifat? Kan mereka ada bimbingan dari Allah. Firasat. Tadi kita bagi contoh Imam Syafi'i rahimahullah. Dia lihat. Pernah satu ketika Imam Ibn Qudamah cerita. Satu hari ada orang ulama ataupun orang yang soleh mengunjungi Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir tengok muka dia. Dia berkata, bukankah kamu ada janji nak bersedekah? Orang ni pun terkejut. Rupanya dia dulu dia sakit. Dia sakit, kemudian dia bernazar, kalau saya sembuh saya nak sedekah. Saya nak keluarkan sedekah. Maka dah lama, biasa orang kalau sihat lupa benda dijanji masa sakit. Sama lah macam orang belum ada kuasa, dia lupa janji bila dia ada kuasa. Itu penyakit semua tu. Bila sakit, dia janji macam-macam. Sembuh, dia mula lupa janji. Dia bermula dengan tangguh. Kata Syekh Abdul Qadir, kamu ni ada janji nak sedekah. Dia niat nak derma 1,000 dirham. 1,000 keping duit perak. Tapi dia lupakan diet sihat dia. Maka Syekh Abdul Qadir ingatkan balik dia. Maka ini ahli makrifat. Dia menjadikan kebaikan yang kita lupa diingatkan. Jangan kita kejahatan. Dia tengok muka kita, awak ni sembahyang pun tidak. Salah seorang guru kami ke mana dalam kuliah, ketika ramai pelajar khatib, seorang pelajar dihalau keluar. Kamu keluar pergi solat subuh. Sebab aku tengok kamu tak sembahyang subuh. Padahal kuliah kita mula lebih kurang pukul 9. Tiba-tiba dia halau seorang pelajar sebab dia tengok muka tak sembahyang subuh. Kita, tuan-tuan kita ni pelajar syariah ataupun pelajar agama, tak terfikir kita ada orang tak sembahyang subuh. Tak terfikir. Mak kata ni geng-geng ustaz takkan tak sembahyang subuh. Kalau tak khusyuk solat subuh tu biasa. Tak sembahyang subuh tu macam pelik, no. Tapi demikian orang bila Allah Ta'ala beri seorang tu makrifat, dia kenal. Ke mana kita rasa tidak, ia ada. Awak keluar solat subuh, maka orang ni pun keluar. Orang tanya dia betul tak sembahyang subuh. Sebab dia nak kerja kuliah, takut. Dia nak qada, fikir nak qada. Maka guru kami kata, kamu keluar solat subuh. Ini orang-orang yang boleh membimbing kita. Kata dia bukan buat ramalan, dia bukan ramalan perjalanan takhir mimpi tu. Orang ni dia tahu syariatnya, dia tahu tarikatnya, dia tahu hakikatnya, maka dia dapat makrifat. Makrifat dia bukan dia nak sombong diri atau sebagainya untuk membimbing manusia. Kerana golongan ini disebut sebagai muhdathun, iaitu golongan mulhamun yang mendapat ilham. Allah beri dia ilham yang baik, atau mereka ini ialah ahli firasat. Mereka ni dia beri firasat untuk melihat sesuatu. Tapi mereka tak kata mesti wajib jadi macam tu. Mereka tahu semua itu dengan izin Allah. Semua itu dengan izin Allah. Sebagaimana Allah berikan kepada sejumlah orang-orang soleh. Sebagaimana ceritanya banyak. Bagaimana para ulama melihat seseorang, mereka mengetahui. Bila Imam Syafi'i berkumpul dengan salah seorang ulama mazhab Hanafi, ada mengatakan Abu Yusuf, ada mengatakan Muhammad Hasan. Lalu seorang masuk ke masjid. Lalu kata mereka, baik kita tengok dia ni kerja apa. Tengok dia kerja apa. Lalu kata Imam Syafi'i, dia kerja sekian. Lalu kata Imam Abu Yusuf, dia ni kerja sekian. Mari kita tanya siapa betul. Dia tanya, dulu awak kerja apa Yang pertama misal contoh, dia kata awak ni tukang besi. Dan dia kata dia ni kerjanya tukang kayu. Maka dia tanya, apa pekerjaan awak? Saya dulunya tukang besi, kemudian dah tukar dia tukang kayu. Erti firasat dia dulu kena. Dulu dan sekarang. Dia bukan teka, bukan tengok awak umur 32 Itu teka. Itu teka. Tapi ini dia tak teka, dia bercakap benda betul. Kerana Allah buka kepadanya, Allah Ta'ala berikan ilham padanya untuk melihat sesuatu. Kadang-kadang dia kata hati-hati dengan orang ni tak boleh percaya. Saya nampak daripada wajahnya ada benda yang kita tak boleh percaya dia. Maka hati-hati.
Nampak baik ni, senyum, bagus. Apa tak boleh percaya. Sebagaimana Imam Syafi'i melihat seorang lelaki yang bila mana beliau bermusafir dan singgah rumah lelaki. Lelaki itu betul-betul memuliakan. Disiapkan parking untuk Imam Syafi'i. Diturunkan kitab-kitab Imam Syafi'i. Dijamu Imam Syafi'i. Disiapkan biliknya. Diberikan selimutnya. Kata Imam Syafi'i, aku nampak muka ni muka jahat. Barangkali ilmuku silap. Ilmuku silap. Sedangkan dia muliakan aku daripada awal, aku singgah sampai sekarang. Dijamu sesedap-sedap makanan. Kemudian Imam Syafi'i pun nak balik. Dia terima kasih banyak atas layanan yang baik. Lalu orang ni pun tersenyum sengih. Awak ingat free ke? Bayar. Lalu Imam Syafi'i tersenyum. Betul telahan dia. Hampir dia nak kata apa yang dia percaya itu salah. Rupanya betul. Ya, lakonan orang kita dia dapat diketahui. Bayar belaka. Ini parking muka banyak ni harga, makan banyak ni harga, ni banyak harga, bayar. Oh, dia sembelih kemuliaan. Imam Syafi'i tersenyum. Kenapa? Ilmunya betul dalam mengenali seseorang. Okay, kadang-kadang ada orang, tuan-tuan, kejahatannya cuba ditutup dengan lakonan yang pelbagai. Lakonan cara bercakap, itu dan ini. Sebab dia berlakon filem pun jadi wali masa berlakon filem. Oh, kita pun nampak baik. Realiti sebenar akan nampak. Okay, siapa yang mengetahuinya? Ahli makrifat. Sebab mereka, saya katakan, ilmu ini bukan untuk bangga. Bukan nak show off tu masuk TikTok, tak. Saya ramalkan Malaysia akan main kelak lagi 2 tahun. Itu bukan ahli makrifat. Itu ahli khurafat. Dia tak jadikan benda tu untuk di TikTok kan. Dia untuk membimbing, menasihat. Dia bukan nak glamourkan ilmu tu. Dia tak akan glamourkan ilmu. Dia bercakap mengenai nasihat pada pemimpin. Dia nasihat pada sekian-sekian. Nasihat. Sebab tak ada satu ilmu pun boleh dibanggakan kerana semua datang dari Allah. Itu kita tak boleh action dengan ilmu. Konon kita tahu begitu, begini. Akhirnya ramai orang-orang yang asalnya kononnya nak sebut firasat, dia cuma peramal. Bukan pembohong dalam beramal. Dia ramalkan Ramadan ni, Ramadan tak akhir akan berlaku kejadian besar itu dan ini. Itu yang kita selalu dengar. Inilah pembohong-pembohong bersiri yang akan datang pada tempoh-tempoh. Kerana para ulama makrifat, mereka bukanlah peramal. Mereka bercakap dengan apa yang Allah izinkan. Baik, ini sufi. Baik, bagaimana para sufi ini? Orang yang paling berjaya dalam hubungan dengan Allah SWT. Pertama, mereka ada mujahadah. Itulah asas kejayaan mereka, mujahadah. Tuan-tuan, kita dalam diri kita ni kan semangat ibadat kita naik turun. Nak pergi kuliah kejap rajin, kejap malas. Nak qiyamul lail kejap rajin, kejap malas. Itulah hakikat manusia. Manusia ini sifatnya berbolak-balik, berubah-ubah. Kadang-kadang kita rasa nak jadi baik, kadang-kadang nak jadi jahat juga. Kadang-kadang nak jadi pemurah, kadang-kadang nak rasa kedekut juga. Semua benda tu dia macam berperang dalam diri kita. Antara pemurah dengan kedekut, antara marah dengan penyantut, antara senyum dengan masalah. Semua ni berperang je kerja dia. Tempat paling sibuk ialah diri kita. Paling sibuk, bukan di pasar, paling sibuk. Bukan di mall, paling sibuk. Paling sibuk dalam diri kita. Dia berperang setiap hari. Kita tengok pasangan kita nak buat apa ini. Kau tengok kesalahan dia, saya nak marah ke, nak tekak ke, saya nak betul ke, saya nak diam ke, berperang. Kita tengok anak-anak kita. Ni nak marah ke, nak tegur ke, nak cium ke, nak cubit ke, tarik telinga ke. Berperang dalam diri kita. Tengok atas jalan raya orang ni, saya nak buat apa? Nak lempang turun ke, atau nak turun bagi bunga ke. Tengok orang ni, berperang. Setiap kali kita jumpa je orang, ataupun kita bersendirian, kita dalam diri kita ada satu, kita sebut harbun, perang. Perang yang tak pernah berhenti ialah perang dalam diri. Perang kat medan pun berhenti. Perang ke dalam diri dia tak pernah kena penat. Tak pernah. Kita akan berperang setiap hari. Nak bangun subuh, bangun tak bangun. Bangun tak bangun. Yang ni kata tunggu kejap 10 minit, perak dulu. Yang ni kata tak apalah, saya sekali tak ke masjid, apa salahnya. Akan hari ni baca sajdah panjang tu. Panjang, jadi kita solat kat rumah, kita tak payah baca sajdah. Contohlah peperangan. Yang kata tak boleh, hari ni ini kita masak sedap ni, tak jadi surau-surau bukan sedap makan. Peperangan itu berlangsung setiap hari. Jadi apa yang kita kena buat? Mujahadah. Sebab itu kita perlukan ilmu supaya kita menang dengan cara betul. Sama ada kita menangkan nafsu kita
puas hati aku, ya nafsu. Atau kita menangkan iman kita, bertambah lagi pahala dan darjat kita. Siapa yang menang dalam peperangan ini? Apakah syaitan kita bertepuk tangan? Atau malaikat kita terus mendoakan untuk kita? Sebab tidak ada manusia melainkan di sini malaikat dan syaitan. Kalau kita menang kebaikan, malaikat mendampingi kita. Kalau kita menang dalam kejahatan, maka syaitan ketawa dengan kita. Kita ni dianggap kawan dia. Ingat bila Allah sebut dalam Quran tentang syaitan boleh jadi saudara kita. Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan kamu membazir dengan pembaziran yang nyata, kerana orang yang membazir itu saudara syaitan. Tuan-tuan, saudara syaitan itu bukan sekadar orang membazir. Semua orang yang ikut syaitan, dia nak jadi saudara syaitan. Dan semua orang yang buat baik, dia nak jadi saudara malaikat. Tuan-tuan, bangga ke kita kalau saudara kita namanya syaitan? Tak mungkin. Kalau kita masih ada iman. Tuan-tuan, bukankah kita seronok bila saudara kita ialah malaikat? Iman kepada Allah yang akan memberi keputusan baik. Ini kerja sufi. Mereka bertungku lumus. Kemudian bagaimana mereka mengambil dunia? Mereka mengambil sekadar perlu dengan binaan syariat. Di sini para ulama menyebut cara para sufi, para ulama ambil dunia. Mereka lihat bahawa cara mengambil dunia itu, yang pertama, mesti halal. Mereka dah letak satu qaimah, satu checklist macam mana kami nak ambil dunia. Pertama, kami ambil yang halal dulu. Yang kedua, kami ambil dengan zuhud. Apa maksud dengan zuhud? Kami tak cinta dengan benda tu. Tak, kami tak ada cinta. Kami cintakan akhirat. Zuhud artinya kita taklah ambil dunia dengan gembira, seronok, tak ada. Sebab ada sesuatu kita faham dengan dunia tadi yang kita ambil. Yang ketiga, mereka ambil dunia dengan warak. Apa maksud warak? Mereka tinggalkan yang syubhat. Agak-agak syubhat tak ambil. Seorang kata boleh, seorang kata tak boleh. Tinggallah ni syubhat ni. Tak apa, tinggalkan. Yang keempat, mereka tidak akan melebihkan dunia daripada akhirat. Tak mungkin. Di waktu mereka nak ambil dunia, kalau ada akhirat, mereka tinggalkan. Ya, tengah azan nak solat lah, pelanggan datang. Nanti dulu saya nak pergi solat dulu. Ni azan Jumaat pula tu ni. Misalnya. Mereka letakkan keutamaan pada akhirat. Bukan kepada dunia. Ya, saya ambil dunia. Tetapi asasnya ialah jangan dia menghalang akhirat saya. Jadi dunia diambil dengan syarat akhirat tidak dihalang. Tu. Kemudian yang kelima, mereka mengambilnya untuk menunaikan hak. Sebab isteri mereka perlu nafkah, anak mereka ada nafkah, mak ayah ada nafkah. Ambil dengan hak. Kerana itu mereka bekerja untuk anak-anak, untuk isteri, untuk sekian-sekian. Kerana mereka yang mencari rezeki untuk beri pada mak bapak, pada anak-anak, pada isteri, bahkan untuk dirinya jaga marah, dia dianggap jihad. Mereka dianggap berada fi sabilillah, sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang keluar cari duit untuk kedua ibu bapanya yang dah tua, pada anak-anaknya yang masih kecil, bahkan pada dirinya untuk jaga maruah supaya tak minta dengan orang, fa huwa fi sabilillah, dia dalam jalan Allah. Sebab itu mereka ambil dunia untuk beri hak. Hak isteri nafkah, hak anak-anak nafkah. Hak-hak ini semua mereka pelihara dan jaga. Hak silaturahim mungkin kadang abang-abang mereka. Atau kadang-kadang ada seorang ulama, dia kaya. Jadi dia bekerja dalam keadaan dia sibuk ibadat. Orang tanya dia, kenapa awak masih kerja? Dia kata, mattajabtu ila lil fuqara. Aku kerja ni sebab aku nak bagi pada fakir miskin. Aku tak ada hak, tak ada urusan. Dia sibuk kerja supaya apa yang dia untung fakir miskin semua. Dia mengambil tanggungjawab memberi hak. Kalau tidak, siapa nak tolong fakir miskin? Tak mungkin dia tenang beribadat dalam keadaan fakir miskin penuhi ataupun masih memerlukan keperluan yang banyak. Si anak-anak mereka tak sekolah, isteri rumah tangga mereka terabai. Yang mereka bukan malas, mereka kerja. Tapi setiap orang ada kita katakan rezeki dia. Kita tak kata orang miskin je malas. Kalau orang kaya je rajin, bukan istilah malas ataupun rajin. Begitu ketetapan rezeki. Supaya kita tak menyombong.
Walaupun ada orang bodoh kata tengok je orang miskin tu malas Ustaz. Tengok je orang kaya tu rajin lah tu. Bukan begitu. Tidak semestinya. Kita tak nafikan ada kemungkinan berlaku pada individu tertentu. Tapi itu bukan hukum kepada semua orang fakir miskin. Kalau tidak Allah Ta'ala tak akan syariatkan zakat. Kenapa Allah Ta'ala nak suruh kita bela orang miskin dengan zakat? Kerana ada orang yang memang Allah uji dia dengan miskin. Kita kenal ayah kita, setengah orang ayah dia pagi keluar awal pergi ke laut, balik malam 3-4 hari. Balik 3-4 ekor ikan dapat. Itu je. Ada orang dia berkebun, tiba-tiba sampai nak tuai rosak tanaman ni. Dia diuji dengan banjir, dengan serangga. Itu dia dapat. Ada orang ni dah buat projek construction, tiba orang tak bayar hutang dia. Kan sekarang tak bayar projek dia ni, dia pun jatuh. Dia ramai cerita dan banyak cerita. Supaya kita tidak memandang dengan prejudis, nampak miskin pemalas semua ni. Bukan begitu. Setiap orang kita katakan ada ujian rezeki. Maka itu kisah seorang ulama yang cari rezeki untuk rihak. Dan yang keenam kata ulama, dia mengambil dunia untuk manfaat orang lain. Yang tadi tunaikan hak. Hak ni yang wajib atas dia. Ini untuk manfaat orang lain. Semua dia nak beri manfaat. Dia bila dia buka kedai, biar orang muda dapat sayuran, itu manfaat. Biar orang, dia secara hukum fardu kifayahnya, dia buka kilang, biar orang dapat makanan halal. Itu manfaat. Dia buat kerja ni untuk orang lain. Saya jumpa seorang, dia buat mi kuning. Kata, Ustaz, kita tak untung ni. Tapi kita nak suruh orang Islam adalah peluang untuk dapat mi yang halal. Tidak, Ustaz, ni orang kafir ni yang buat benda ni. Saya buat ni kerana tu. Saya tak untung banyak. Jadi saya tak adalah nak ulung untung di sini. Kerana memikir manfaat. Bila ada orang Islam yang mengambil dunia, tujuannya memberi manfaat pada orang lain, khususnya dalam menjaga agama orang. Saya tak nak tuan-tuan, kita ibadat bagus, tapi semua sumber kita ni orang kafir yang hasilkan. Kita ayam orang kafir, daging orang kafir. Syubhannya tinggi. Terlalu tinggi. Yang kita mungkin terdedah dengan benda tu. Maka bila ada seorang kata, tak apalah, saya akan ambil tanggungjawab ni. Saya akan ternak kambing untuk memberi bekalan daging yang halal, bersih. Jadi saya akan buat projek ni untuk membekalkan supaya orang Islam dapat rezeki yang tak ada syubhat. Maka ini tanggungjawab, dia nampak manfaat. Begitu dia ambil dunia, sebab manfaat kepada orang lain. Kemudian yang ketujuh, kata ulama, mereka tak akan ambil dunia, melainkan mereka akan utamakan akhirat. Yang tadi tidak, akhirat tidak menghalang. Dia tak ambil dunia dengan menghalang akhirat. Ini mendahulukan. Apa pun dia ambil dunia, dia tak akan mendahului akhirat. Dia akan buat akhirat dulu selesai, baru buat dunia. Dia buat dulu akhirat. Mana-mana akhirat buat dululah. Sembahyang subuh dulu baru pergi kerja. Jangan pergi kerja dulu baru sembahyang subuh. Saat saya kerja kena pergi awal, sebab tu subuh saya solat lambat. Salah. Awak subuh kena solat awal. Tak apalah awak kerja lewat sikit. Tapi dia terbalik jadi. Kita takdim. Orang ni tuan-tuan, dia bukan tak buat akhirat. Dia buat tapi leka dengan dunia. Jadi sembahyang zuhur rapat dengan asar, asar rapat dengan maghrib, maghrib rapat dengan isyak, isyak rapat dengan subuh. Oh je ni, semua dekat tembok. Tapi bila seorang tu benar-benar dia ahli sufi dan ahli zuhud, dia akan ambil dunia dengan mengutamakan akhirat. Dia tetap ambil dunia, tapi selesai akhirat dulu. Lepas dia ambil. Jadi dia boleh ambil sebanyak mana dia nak. Tapi akhirat dia buat dulu. Solat subuh dulu, solat zuhur dulu, lepas tu buat. Kerjalah sungguh-sungguh. Kemudian yang ke-8, dia takkan disibukkan dengan dunia yang dia ambil. Dia takkan disibukkan. Taklah sampai tengah semayang pun ingat dunia. Masa ambil dunia tak ingat pula semayang. Tengah semayang fikir, tengok ramuan sabung baru. Tengah semayang. Ni ramuan kacang baru. Nampak. Tengah semayang tengok. Ni senarai anak-anak kambing kita nak beli ni. Tengah solat tu datang. Beratur ni resepi dunia. Tengah solat fikir, pagi ni nak masak apa? Si lemak ke lontong? Terfikir. Benda tu yang kita cuba elak. Bahawa dunia tidak akan menjadikan kita sibuk dalam ibadat. Buat ibadat buat. Sebab itu setengah ibadat mendidik kita supaya lupakan benda ni. Umpama haji. Haji ni tuan-tuan jauh. Beribu kilometer kena tinggalkan tanah air kita. Tinggalkan isteri kita.
Kalau bawa isteri pun kena tinggal anak-anaknya. Tinggalkan bisnes kita. Tinggalkan segala kemewahan kita dekat Malaysia. Kita tokai bas, kita tokai kereta, tokai ni masih tinggal. Duduk sana jalan kaki. Duduk sana naik bas bubuk kena beratur. Ya kita diajar. Seolah kamu ni tak ada apa-apa. Pergi sini. Kamu pakai sama-sama putih dengan orang, sama label dengan orang. Nak masuk masjid sama, kadang-kadang kena halang, tak boleh masuk masjid, tunggu situ. Padahal kita dulu ni mana ada orang boleh halang kita nak masuk mana. Kita kad VIP. Pergi Masjid Haram, tak boleh masuk. Sekat. Kita pun tengok, semua muka-muka sama macam kita pun sekat. Begitu kita diajar oleh Allah. Kita tawar, orang ni tolak depan, lepas tu tolak belakang. Semua ada. Supaya kita sabar. Selama ni tubuh kita tak ada orang boleh sentuh, kita bodyguard banyak. Sampai sana ni tolak tu tolak. Tengok makcik tua je tolak kita tu. Pakcik tua tolak. Waktu tuan-tuan tawar. Rasan tu ni tolak, ni tolak. Macam-macam orang tolak kita. Begitu kita diuji sabar. Begitu kita diuji menjauhkan diri daripada keluarga, daripada kesesakan dunia. Sebab itu mereka ambil dunia dan kadang dia tak sibuk. Dunia tak mungkin boleh sibukkan. Sebab kerja utama dia lah akhirat. Dan yang ke-9 kata ulama, dia tak akan sombong. Tak akan sombong. Dia dapatlah dunia setinggi mana pun, hatta kalau dia jadi raja, dia tak akan sombong. Dan ini tengah ulama meletakkan syarat yang penting dalam ambil dunia. Kerana dunia ni dia datang dengan ada penyakit sombong. Dunia datang ni dia bawa penyakit dulu. Virus tu ada dalam tu. Apa dia? Sombong. Ini kita tuan-tuan bila kereta baru sikit sombong. Tengok kereta buruk orang ni buat tukung ni. Mula dah mulut dia dah start. Tengok rumah dia agam lawa bagus. Rumah orang tu dia nampak macam orang utuh ni. Layak je kandang kambing je. Dan jangan jadi sombong bila kita dapat dunia lebih pada orang. Kita sebenarnya diuji seketika. Ramai mana orang-orang yang tuan-tuan kenal dunia dulu macam dalam poket dia, tiba-tiba hari ni habuk pun tak ada dalam poket dia. Ramai mana kita kenal orang yang dulu kita kenal mereka kuasai syarikat tu, syarikat ini, hari ni mereka menjadi asnaf. Dan benda ni tidak tersembunyi daripada pengetahuan kita. Kerana benda ni akan dicerita oleh manusia. Ada orang tu bilioner. Ada seorang daripada Colombia. Dia disenaraikan 7 tahun berturut-turut orang yang kaya di dunia. Dengan aset dia 30 bilion dolar USD. 7 tahun berturut-turut masuk dalam majalah Forbes. Orang paling kaya. Last kali tuan-tuan sekalian dia tak dapat apa-apa. Polis tembok di atas kepala mati. Hartanya disita semua. Ini orang kenal sebagai Raja Dadah Dunia, Escobar. Tuan-tuan baca tentang dia. Ya, kita bukan minat dia tu. Kita nak lihat bagaimana perjalanan dunia. Kaya. Dengan aset 30 bilion dolar USD. Dia boleh beli negara Colombia. Semua mahkamah dia beli. Polis dia beli. Waktu nak dia dipenjarakan, dia akan buat penjara tu. Dia buat penjara. Mana ada orang kena penjara, dia buat penjara. Dia cari satu tanah, dia buat penjara. Dan semua pengawal penjara itu semua orang dia. Dan dia duduk penjara. Penjara paling mewah di dunia. Aneh. Dia buat satu ketika, lama-kelamaan benda tu tak ada. Silap. Akhirnya tembok tak kepala mati. Mana 30 bilion dolar USD? Tak ada. Ada orang dalam beberapa malam saja hilang benda tu. Jadi di sini kita tahu, jangan sombong. Walaupun kita dah beli Tok Aking, kita pun dah beli orang tu orang ni, jangan anggap dunia ini dipunyai oleh kita. Yang punya dunia ini Allah. Jangan rasa bahawa dunia ini mesti ikut permainan kita, tak. Allah Ta'ala sudah ada perjalanan untuk dunia ini. Tidak ada dunia naik, dia pasti akan turun. Haqqun 'ala Allah alla yartafi' syai'un minad dunya illa wata'ahu. Kata Nabi SAW, menjadi peraturan Allah. Tidak ada sesuatu pun dunia yang naik melainkan dia akan jatuh. Itu peraturan Allah. Tentang dunia ni game Allah. Kalau kita sebut istilah game lah. Walaupun Allah Ta'ala tak akan buat benda tu macam kita main-main. Dunia ini ada peraturan Allah. Ada orang kaya dia rasa dunia ni kena ikut peraturannya. Sebab dia ada duit. Dia akan beli polis ni, dia akan beli mahkamah ni, dia akan beli custom, dia akan beli immigration. Dia pun boleh beli SPRM. Saya boleh beli SPRM. Saya boleh beli, raja pun saya boleh beli.
Ini kita cerita kalau orang ada mendakwa begitu. Saya boleh kontrol dunia. Ini 8 dragon, 7 dragons yang kuasai negara. Akhirnya dia lupa. Dunia ini milik Allah, bukan milik kamu. Maka datang peraturan Allah. Kena penyakit kanser. Ada orang paling gangster di India. Gangster. Saya saja tengok perjalanan hidup dia. Satu-satu sehingga dia buka perniagaan di Italy. Dia bunuh semua pesaing dia. Dia bunuh semua orang pernah naikkan dia. Last sekali Allah beri dia penyakit kanser dan dia mati. Lepas dia kena kanser tu jadi baik. Hilang gangster tu jadi nak tolong orang tu kan. Tapi matinya begitu. Ini antara mafia yang paling gangster di India. Satu ketika dahulu. Sehingga dia boleh buka pusat Samsung dia dekat Italy. Italy ni memang pusat mafia. Kalau mafia itu istilah dia. Istilah mereka. Jahat. Tapi lihat, mereka lupa dunia ini bukan permainan mereka. Jadi tuan-tuan, bila kita ambil dunia, di antara tanda dunia itu akan jatuh bila kita mula sombong. Tak lama tu. Kalau kita dapat dunia, kita mula rajin bersedekah, insya-Allah naik tu. Dapat dunia sikit, dah action dah. Dah macam tunjuk lagak, tak lama. Dan yang ke-10, mereka tidak akan ambil dunia melainkan untuk berjihad pada jalan Allah. Tuan-tuan, dunia ni untuk jihad. Sebab kita diperintahkan untuk angkat agama Allah. Tuan-tuan nak angkat agama Allah dengan apa? Dengan senjata, ya. Dengan ilmu, ya. Dan dengan harta. Saya dulu setiap kali perang, Rasulullah menyuruh orang Islam untuk berderma. Semua perang Nabi minta derma. Kenapa? Jihad tu penting dengan harta. Dan Allah sebut dalam Al-Quran. Jihad sama ada nyawa ataupun harta. Maka sebab itu saya nak harta banyak untuk saya jihad pada jalan Allah. Untuk dakwah, untuk pendidikan, untuk kehebatan umat Islam. Ya, umat Islam tak boleh nampak hina depan orang kafir sehingga orang Islam merangkak cara orang kafir, terpaksa sebahagian mereka tukar agama kerana nak dunia orang kafir. Jangan. Kita akan selamatkan mereka. Biar mereka masuk Islam. Biar mereka terdorong untuk masuk Islam kerana melihat kekayaan kita. Bukan macam ada orang yang lemah agama, yang saya katakan sanggup tukar agama sebab nak harta orang kaya tu. Kerana itu kita gunakan harta untuk jihad. Jihad sehingga orang nampak Islam ada gah dia. Ada kekuatan dia. Ada ekonomi dia. Sehingga kita tak perlu suruh anak-anak kita bekerja dengan orang kafir. Sehingga boleh menggadaikan agama dia. Apa kerja dengan kami ada kilat. Memang ada syarikat. Lepas tu bila kita sebut seorang jutawan Mesir bernama Haji Mahmud Al-Arabi, Haji Mahmud Al-Arabi yang meninggal beberapa bulan lepas, yang dianggap taikong terkaya di Mesir, yang mempunyai puluhan ribu pekerja, yang diberikan pekerja. Bayangkan dia boleh minyak puluhan ribu pekerja. Lebih daripada 40,000 staf dia. Yang semua memuji sifat pemurah dia. Sebab tu bila dia mati, ulama datang semua, satu dunia datang. Semua kawasan Mesir, kalangan ulama-ulama terkenal, merisakkan dia masuk. Maksudnya ialah bersedih dengan kewafatan dia, kematian dia. Sebab dia benar-benar tunjuk satu contoh macam mana dia boleh menyediakan 40,000 pekerja untuk orang Islam. Itu bukan satu benda yang mudah. Ini jihad. Sebab disebut dalam hadis tentang orang yang menjadi wali. Antara orang yang jadi wali, dalam hadis 3 orang lelaki yang terkurung dalam gua, yang akhirnya dibebaskan dengan tawassul mereka dengan amalan. Dan mereka ini disebut oleh ulama sebagai awliya, wali Allah. Salah seorangnya ialah majikan, yang dia kata, ya Allah, aku ada seorang pekerja, waktu dia nak ambil gaji dia tak datang. Lalu aku gunakan duitnya untuk membeli kambing. Dan bila kambingnya banyak, aku jual sebahagiannya untuk membeli pekerja, khadam. Sehingga kambingnya memenuhi ladang. Tiba-tiba lepas beberapa tahun dia datang menuntut bayaran gajinya. Aku kata, bayaran gajimu ialah semua kambing-kambing di ladang. Maka dia lihat macam aku mempermainkan dia. Dia berlalu pergi tanpa ucap terima kasih dan dia ambil semua kambing dan juga khadamnya. Ya Allah, kalau kau buat ni kerana-Mu, kau bebaskan aku. Maka batu tu pun bergerak. Betul lama ini majikan yang status dia naik menjadi wali. Sebab dia menjaga hak pekerja dia. Kata orang jadi wali ni banyak sebab. Tapi hakikat mereka sama. Mereka mengharapkan redha Allah. Tapi ada yang wali sebab jadi petani,
Ada yang wali sebab dia ke laut, ada yang wali sebab dia jadi majikan, ada yang wali sebab dia ni ahli ibadat, ada yang wali sebab dia jadi pemimpin. Semua kewalian ini dia terbuka pada semua orang. Dia bukan sebut wali je yang mesti yang pakai serban. Bukan begitu. Wali je mesti yang pegang tasbih. Bukan begitu. Kewalian satu benda yang tersembunyi di sana. Dan kalau kita baca hadis, kewalian ini berlaku pada semua orang. Dia mungkin berlaku kepada pemimpin. Dia mungkin berlaku kepada pekerja. Dia mungkin berlaku kepada orang yang dalam bidang pertanian, peternakan. Dia mungkin berlaku kepada kalangan para ulama. Dia mungkin berlaku pada sekian-sekian orang. Kadang-kadang di kalangan tentera. Kadang-kadang di kalangan kanak-kanak. Kadang-kadang di kalangan wanita. Seorang isteri tapi berstatus wali. Dia isteri tapi statusnya wali. Dia kerana ketaatannya pada suami dia, bagus layanannya kepada suaminya, maka dia meraih pahala yang banyak daripada rumah tangga dia. Maka Allah mengangkat kedudukannya. Doanya mustajab. Apa yang dia lalui, dia punya kesabaran yang tinggi. Dan itu rahsia kewalian. Supaya kita tidak melihat wali itu cuma pada satu sudut. Wali itu berada pada semua sudut. Kerana itu Islam tertegak kerana mereka ini semua bergabung dalam satu wadah. Pemimpin, ahli ibadat, para ulama, para korporat, para tentera, para fukara'nya, para orang awamnya. Maka inilah yang membentuk redha Allah secara menyeluruh, sehingga Allah merahmati negara itu menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Hari ini kita cuma wujudkan satu kelompok saja. Kelompok lain macam hilang dia punya arah dia. Sehingga kalau setengah ni jadi macam ni, dia jadi macam seolah terpisah dari agama. Tahu-tahu mana benda yang boleh berpisah dari agama? Semua benda ada kaitan dengan agama. Bagaimana tuan-tuan bekerja ke, tuan-tuan majikan, semua ada kaitan dengan agama. Agama tu bukan sembahyang puasa je, bukan. Semua perkara akan dihisap. Ia semua agama. Kerana semua itu kita nak cari redha Allah. Dan yang ke-11 kata ulama, mereka tak akan ambil dunia melainkan dengan sabar. Maksudnya kau tak dapat sabar, sabar. Tak adalah mengeluh, nak marah, nak maki, tak sabar. Bukan rezeki saya. Tuan-tuan, bukankah tak susah nak faham benda tu? Bukan rezeki saya, sabar. Kita buka kedai dari pagi sampai petang, tak datang pelanggan, sabar. Bukan, hari ni bukan rezeki kita. Mungkin esok lusa. Kita dah buat projek tu, projek tak projek, sabar. Kita lah sifat ahli zuhud, dia sabar. Sebab rezeki ni tuan-tuan sekian, dia datang bukan macam kita nak. Dia ada proses dia. Tetapi seorang yang nak benar-benar berjaya dalam mendapat rezeki, dia mesti ada ilmu sabar yang tinggi. Makin tinggi sabarnya, makin banyak dia dapat. Dia sabar. Kalau kita dulu selalu diajar ni seorang orang kafir yang buat percubaan berbelas ribu kali untuk dapat satu kejayaan. Dulu zaman kita kecil-kecil belajar ni, Thomas Edison yang menyalakan mentol dengan percubaannya hampir 12,000 kali. Tapi dia kata apa? Paling kurang saya belajar ada 12,000 cara yang boleh kita gagal. Dia belajar cara. Satu cara ni bagus. Artinya jalan gagal itu dia dapat satu. Ini cara kalau buat boleh gagal. Jadi belajar cara ni. Supaya kita tak buat cara ni. Saya kenali cara-cara yang boleh gagal. Saya tahu. Saya tahu cara-cara orang gagal pergi kerja lambat. Saya tahu benda tu. Sebab saya pernah buat, maka saya pun gagal. Contoh. Maka dengan tu kita pun boleh karang buku. 11,000 cara untuk gagal. Orang baca. Bukan mereka baca untuk gagal. Mereka baca untuk tak nak buat benda ni. Orang sebut tulis, okey, 11 cara, 100 cara untuk jutawan. Kita nak tulis satu buku, 100 cara untuk kita jadi miskin. Tengok ada orang beli tak? Oh, beli. Kalau orang bijak dia beli. Kenapa tu? Benda ni jangan buat. Pertama, kedekut. Oh, boleh jadi miskin ni. Takabur, boleh jadi miskin ni. Tidak menjalankan perintah Allah, oh, boleh jadi miskin. Tak jaga mak bapak, boleh jadi miskin. Tak jaga silaturahim, boleh jadi miskin. Tak jaga jiran tetangga, boleh jadi miskin. Tak memberi hak pada manusia, boleh jadi kita. Ni 100 cara kita baca supaya kita jangan buat. Jadi orang yang sabar ni tuan-tuan bagus. Tapi ada orang tak sabar. Sabar ditanam kacang, dia tengok harga timun naik. Dia tu rosakkan tanaman kacang, tanam timun. Waktu dia tanam timun, dia tengok orang lain tanam, melon harga naik. Dia buang pulak timun, belum dia pegang pun hasil.
Ditanam pula orang melong. Baru nak borok melong, dia tengok orang tanam tebikar lagi mahal. Dia pun buang. Sampai sudah dia tak berjaya. Ini orang-orang yang gagal. Padahal pokok tak apa, akan ada rezeki kita. Sebenarnya tuan-tuan, semua barang kita boleh jual mahal. Tetapi kita silap pilih tempat. Kalau tuan-tuan jual tebikar, tempat orang banyak jual tebikar, memang murah. Cuba tuan-tuan jual tempat tak ada. Jual kat Mekah, oh kaya. Contohnya. Kita jual ni kat mana? Saya jual kat Madagaskar. Untung banyak, berlipat kali ganda. Sebab tu dalam Islam trading ni berjaya. Barang murah, dia boleh jadi mahal di tempat lain. Barang mahal, dia boleh jadi murah pada tempat tertentu. Jadi sebenarnya bukan masalah barang tu, tempatnya di mana. Yang kedua, siapa yang tuan-tuan jual? Pada siapa? Tuan-tuan jual rok melong pada orang ni, memang dia beli murah, dia siap. Hutang tak bayar lagi. Tapi kita jual pada orang yang baik pun murah. Berapa harga? RM10 tak apa, saya bayar 100. Tuan-tuan boleh kaya. Jumpa 10 orang macam ni, 10 biji dah RM1,000 tu. Sebab dia beli dengan sifat pemurah. Artinya sebenarnya bukan masalah barang. Barang tak ada masalah. Tapi bagaimana cara kita. Tempat, orangnya. Kemudian bagaimana approaching kita, persembahan barang. Ni macam kursus niaga pula kita. Kita pergi kepada apa yang disebut oleh Syekh. Yang ke-12 ialah syukur. Mereka tak akan ambil dunia mereka dengan syukur. Walau sikit, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nabi SAW kata, Allah suka orang walaupun dia makan sesuap makanan atau seteguk air, dia berkata Alhamdulillah. Walau sebiji kurma kita makan Alhamdulillah. Kita tak tunggulah makan seekor ikan orang nak sebut Alhamdulillah, atau nak makan seekor lembu nak kata Alhamdulillah. Tuan-tuan boleh makan sebiji kurma, Alhamdulillah. Boleh minum seteguk air, Alhamdulillah. Allah suka, amat suka. Sebab itu hamba yang bersyukur akan bertambah. Dan ini kita katakan bagaimana para sufi mengambil dunia. Sehingga sampai peringkat, tuan-tuan kata Syekh, mereka ini akan terus berusaha dan bertawakal kepada Allah. Ketika itu, maka datanglah rezeki Allah yang melimpah-limpah tanpa perlu dia berpenat lelah lagi. Akhirnya dunia ni tuan-tuan datang tanpa dia berpenat lelah kerana betul hubungannya dengan Allah. Dia tak penat. Ada orang dah kaya pun masih penat cari dunia. Penat. Tapi ada orang yang Allah berikan limpah, sampai dia tak penat lagi. Dapat sudah, tak dapat tak apa. Lihat diri dia. Ini rosak tuan, bos tuan, tak apa. Dah sampai ajar dia, kita beli yang baru. Lihat dia. Dia tak ada macam tekanan-tekanan. Ada orang tuan-tuan di mereka cukup bagus. Satu syarikat je rugi, dia dah sakit jiwa, darah tinggi. Padahal banyak lagi untung. Begitu orang yang ambil dunia dengan penat. Dia sentiasa penat, tak pernah cukup. Maka perumpamaannya sebagaimana orang yang masuk syurga. Bila dia masuk syurga, Allah sediakan apa yang dia tak nak. Apa yang tak pernah dipikir, tapi Allah dah siapkan benda tu semua. Syurga ni bukan kita order. Order ni, order. Yang order tu lain. Tapi Allah dah siapkan sesuatu yang kita tak pernah order. Tetapi ia cukup lumayan. Demikian perumpamaan orang-orang yang bila mana betul hubungan dengan Allah, Allah hadirkan kat dunia ni benda yang dia tak nak. Dia tak nak tapi datang. Apatah lagi akhirat kelak, orang beriman diberikan oleh Allah segala perkara yang dia order tu hal lain, yang dia tak order tu dah ada siap. Dengan segala keindahan, kecantikan. Begitulah perumpamaan kejayaan orang-orang sufi yang benar-benar menjaga ataupun kita katakan menuruti perintah Allah SWT. Dunia didapat, akhirat didapat, dan ini disebut hasanatan fid dunya wa hasanatan fil akhirah. Dan inilah doa orang beriman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.